Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kasihi Tuan Imam, pengurusi serta jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah kurniakan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan rasa syukur kerana pada malam ini kita telah diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama-sama berada di dalam program kuliah kita. Dan insya-Allah pada malam ni kita menyambung lagi sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tayasu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Maksudnya, dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah itu melainkan orang-orang yang kafir, yang mana sifat putus asa di dalam hati tidak akan ada sifat putus asa di dalam hati seorang yang benar-benar iman dia kepada Allah. Walaupun kita melihat kadang-kala manusia ni diberikan ujian ataupun himpitan, tekanan dalam ujian kehidupan yang begitu berat, dan terpaksa berhadapan kadang-kala dengan ujian yang sangat panjang, yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dia menempatkan sifat putus asa itu di dalam tingkatan kufur dan menyamakan putus asa itu dengan kesesatan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Dan tidak adalah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ila dhalun, kecuali dah orang-orang yang sesat. Jadi Allah meletakkan sifat putus asa itu merupakan satu sifat yang sangat keji, satu sifat yang disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran illa qaumul kafirun, yakni dengan kekufuran ila dhalun, dan juga dengan kesesatan. Sesungguhnya Allah
dia dah menetapkan hukum alam yang tidak dapat diubah di dalam sistem Rabbani, sistem Rabbani yang tidak dapat nak diganti sebagai sunnatullah, yang mana kita tidak akan bertemu dengan sebarang perubahan pada sunnatullah, yang mana hari-hari yang dilalui oleh manusia, yang mana orang yang kuat dia tidak selamanya berada di dalam kekuatan ataupun sepanjang masa, dan orang yang lemah pula dia tidak berada dalam suasana lemah sepanjang masa. Jadi kita menjalani kehidupan dalam suasana Allah Subhanahu wa taala menggilirkan manusia itu dengan berbagai-bagai bentuk ujian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, yang mana kami gilirkan di antara manusia itu agar mereka ini dapat mendapat pengajaran. Karena itu kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam konteks perjuangan, Nabi pernah pesan, ala inna ruhal islami dairatun, ingat bahawa roda kitaran Islam itu dairatun, dia berputar. Dalam kita menjalani kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, daripada mula kita balik sampailah kepada kita mati, kita akan melalui proses-proses ujian, yang mana ujian ini dia merupakan yang kita kena faham bahawa dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita melihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah dia buat bandingan, dia beri bandingan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yang mana Nabi Yusuf berkata, wahai Tuhan, penjara itu lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku akan termasuk daripada kalangan orang-orang yang bodoh. Baik, di sini Allah ditunjuk contoh tentang keadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini satu contoh bagaimana orang yang dapat berhadapan dengan ujian-ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini di antara satu contoh yang ada. Bagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam hendak dihukum dengan hukuman penjara, hukuman penjara, yang mana sebelum daripada itu Nabi Yusuf alaihissalam telah pun diberikan dua pilihan, sama ada nak ikut cakap manusia-manusia yang mengajak ia kepada kejahatan, ataupun dia sanggup untuk menerima ujian penjara. Maka dia telah memilih apa? Memilih untuk dipenjarakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman yang lain Allah dia menyebut wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa iza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah wala in ja'ana nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah,
maka apabila dia disakiti kerana dia beriman kepada Allah, lalu dia menganggap bahawa fitnah manusia itu sebagai azab daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh jika datang pertolongan Tuhan kamu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang bersama-sama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Baik, di sana diletakkan pada kita dua perbandingan. Hak satu lagi, contoh kenyataan perkataan daripada Nabi Musa alaihissalam. Orang yang berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan ujian dalam perjuangan, yang mana dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang akan memberikan pertolongan kepada dia. Ayat yang kedua, bagaimana Allah beri gambaran yang mana orang-orang yang tidak mengharapkan ataupun mereka itu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bila ja'ala fitnatan nas, datangnya tekanan daripada manusia, daripada perjuangan, dia menganggap bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang mengazab mereka. Tapi bila Allah bagi kepada mereka kebaikan-kebaikan, maka mereka menganggap pula Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada mereka, yang menjadikan mereka itu kekal di dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tuan-tuan, ada orang dia boleh duduk di dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah, panjang masa dia duduk dalam perjuangan, apabila perjuangan mereka tu diiringi dengan kesenangan kehidupan dunia. Bila senang, hidup di atas dunia ni senang, daripada perjuangan, tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan, maka dia kekal, dia menganggap Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan dia. Tapi apabila di dalam perjuangan mereka terpaksa berhadapan dengan tekanan dan ujian, ka'azabillah, dia menganggap Allah mengazab mereka, lalu mereka itu pun lari daripada perjuangan tersebut. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi Allah Taala kata, dah memang kami gilirkan di antara manusia itu, agar mereka itu mendapat pengajaran. Baik, hikmah Allah tentang semua ini, dia adalah untuk menguji orang-orang mukmin dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang dia bersifat benar, bersifat jujur. Adakah mereka ni dia memilih keburukan ataupun kebaikan, lalu menjadikan sebahagian keburukan menimpa sebahagian yang lain, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Sementara itu Allah memberikan ganjaran kepada orang yang jujur, orang yang konsisten dengan agama, berupa pertolongan dan pembelaan di dunia, serta pahala dan juga pengampunan di hari akhirat. Kemudian dia kata hikmah Allah. Hikmah Allah tentang apa? Tentang giliran kehidupan kita. Ada Allah Ta'ala bagi giliran antara kesenangan dan kesusahan sebagai ujian. Semua ni untuk uji orang mukmin, orang yang benar-benar beriman dan orang yang siddiq, yakni orang yang jujur di dalam keimanan mereka. Apakah mereka ni dia nak pilih kebaikan ataupun mereka nak memilih keburukan? Baik, di sana kadang-kadang orang dia melihat sesuatu ujian Allah Subhanahu wa taala tu buruk. Dia pandang benda itu sebagai buruk. Dia pandang sebagai satu keburukan, sehingga dia tinggalkan perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ni, disebabkan kerana mereka memandang bahawa ujian-ujian ataupun tekanan-tekanan di dalam perjuangan itu sebagai keburukan. Ini ramai hak begini, dia anggap bila ditekan. Sedangkan
Sedangkan itu adalah kebaikan. Kenapa? Dia dah sampai satu peringkat proses yang Allah Subhanahu Wa Taala nak uji keimanan dia. Sementara itu Allah dia berikan ganjaran pada orang yang beriman, dan kemudian orang yang konsisten, dengan apa? Dengan perjuangan dia, iaitu dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan pembelaan di atas dunia dan kemudian pahala dan pengampunan di hari akhirat. Kadang-kala kita melihat Allah Taala uji manusia ni dengan satu keadaan ujian yang berat dan terpaksa melalui satu proses yang panjang. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah dia berikan ketetapan pada hati kita untuk kita meneruskan perjuangan. Kita lihat bagaimana kalau kita baca sejarah perjuangan umat-umat yang terdahulu seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb dan sebagainya, yang mana mereka ni bertahun-tahun duduk dalam penjara dan berhadapan dengan sesaan yang begitu berat. Ini menuntut kepada kebenaran iman dan juga kekuatan iman dan kebenaran iman. Jadi proses ini tuan-tuan bukan semua manusia boleh melaluinya. Jadi sebab itulah kita kena perbanyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat berhadapan dengan suasana yang sebegini, suasana yang sangat menuntut kepada apa? Kepada kekuatan iman dan kebenaran iman. Iman Allah Subhanahu Wa Taala, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruk akan hal ehwal kamu. Ini tujuan dia nak zahirkan siapa daripada kalangan kita, golongan yang benar iman ataupun golongan yang dusta iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga Allah Taala kata wala nabluwannakum, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu hatta na'lamal mujahidina minkum, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad, wasabirin, dan orang-orang yang bersabar di antara kamu, agar kami menyatakan baik buruknya hal ehwal kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita ujian tu tuan-tuan untuk dizahirkan kebaikan dan keburukan, kebaikan dan keburukan kita. Pada dalam ayat yang lain Allah Taala kata fala ya'lamannallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Untuk dizahirkan siapa daripada kalangan kamu yang benar iman dia kepada Allah, dan siapa daripada kalangan kamu golongan yang dusta iman. Orang yang benar iman dia kepada Allah, dia akan berhadapan dengan apa jua keadaan. Sama ada diuji dengan kesusahan, dia uji dengan kemiskinan, dia uji dengan kesakitan, dia uji dengan penjara, sampai kepada peringkat dia uji dengan ancaman nyawa. Tapi orang yang benar iman dia akan dapat bertahan. Dia akan dapat bertahan. Manakala orang yang dusta iman tuan-tuan, dia bila diberikan ujian, Allah Ta'ala pun sebut ja'ala fitnatan nas ka'azabillah. Maka dia anggap Allah sedang mengazab dia, lalu dia pun lari keluar daripada perjuangan. Dia tidak dapat bertahan dengan kesusahan, tak dapat bertahan dengan keperitan, susah, miskin sikit pun tak sanggup, tak ada pitih sikit pun tak sanggup,
payah sikit pun tak sanggup, lari, tinggal perjuangan, dusta. Ini orang yang dusta iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, an hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata lagi bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Baik. Allah Ta'ala kata, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Duk berangan nak masuk syurga, padahal kata Allah belum lagi nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Tuan-tuan, nak berselawat mudah selawat ni. Pergi ramai-ramai kita pun tak ada apa nak yahanana ke nak apa. Kadang-kadang orang puji kita baik, bagus dia ni, berahi selawat. Bukan kadang-kadang orang puji, tak ada pula orang marah. Gitu juga kita rajin pergi sembahyang jemaah, mau pakat puji nak buat nantu belaka. Mau pakat nak buat nantu belaka. Oh, puji dah orang. Rajin duk kelik kita, orang pakat puji dah orang. Orang puji bagus ni budak ni, bagus buat nantu. Tu pesen dia. Sedangkan di sini Allah Taala kata Allah Taala nak uji ni tuan-tuan. Sehingga kata Allah, selagi belum dizahirkan siapa daripada kalangan kamu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sebab berjihad bukan semua orang nak. Tak ramai orang yang nak buat kerja-kerja ni. Sebab kerja ni dipenuhi dengan ujian. Ujian tu payah tuan-tuan. Orang hak puji orang berjihad ni siapa dia? Orang hak sama-sama berjihad tu je yang puji. Orang-orang luar yang pandang ni semua dia kata bodoh. Ingat dia kata bodoh, tolu sungguh. Gitu, tu beza dia. Tapi kalau bak selawat, apakah semua puji sebutir kampung maka ada puji belaka. Oh, bagus dia ni. Tambah pula besi sekarang. Ada? Selawat. Semak nampak. Comel. Dia tak macam orang yang berjihad fisabilillah. Apa Allah Taala kata, jangan kamu nak rasa kamu ni boleh masuk syurga selagi belum dizahirkan siapa daripada kalangan kamu yang berjihad. Bahan ni hak susah sekali. Hak payah amalan-amalan yang payah manusia nak buat. Bila kita sebut jihad, dia adalah kedua-duanya sekali, sama ada pengorbanan harta dan pengorbanan jiwa. Bukan satu benda, mesti dua-dua sekali, iaitu harta dan jiwa sekaligus tuan-tuan. Ini yang dinamakan orang yang berjihad fisabilillah. Dan selagi mana belum dizahirkan daripada kalangan kamu orang-orang yang sabar, lagi belum zahir kesabaran kamu. Kesabaran atas apa? Atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya Allah tuan-tuan, Allah Taala uji berat. Berat tu sepasal pula panjanglah pula masa dia. Hak tu yang letih tu. Dia uji kita dengan ujian berat, lepas tu pula panjang pula masa daripada ujian tersebut. Ini menuntut kepada kesabaran yang sangat tinggi. Bukan senang tuan-tuan kita nak berhadapan dengan keadaan yang sebegini. Tetapi kita kena terima hakikat bahawa Allah telah menyatakan, jangan kamu menyangka kamu akan masuk ke dalam syurga selagi belum dizahirkan daripada kalangan kamu orang-orang yang berjihad. Payah tuan-tuan. Jadi ada pilihan tak? Tak ada. Faham? Ada pilihan? Tak ada pilihan tuan-tuan. Tak
kita tak ada pilihan kecuali kita berjihad menjadi golongan yang membantu perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kena masuk daripada golongan tersebut. Atau kita sebut selawat, ada orang marah, saya bukan anti selawat pun, tak pun suka juga selawat, asyik. Selawat zikir ni dia mengasyikkan kita sebenarnya. Galik-galik kata. Zikir 20,000 kali, 50,000 kali. Bini pun lupa, asyik tenggelam. Seronok. Masa ngaji dulu, kerja-kerja korang, duk beramal dengan tarikat-tarikat tu daripada pas subuh sampai cerah tu. Jadi itu malam-malam gitu juga asyik. Memang jadi seronok lah, asyik. Orang lain buat kerja macam nak mati pun kita buat tak tahu, jadi seronok hati. Memang asyik. Ngaji gitu juga, ngaji kita duk kelik kitab sana, kelik kitab sini, dia jadi asyik. Asyik. Dan kemudian akhirnya kita terlupa. Samalah selawat, memanglah seronok berselawat. Dan kan tujuan selawat tu adalah untuk apa? Untuk kita mengingati Rasulullah. Dan tujuan berjihad ialah tujuannya untuk kita mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita ni betul-betul cinta pada Nabi, kita tak sekadar sebut je nama dia, sebut puji, lepas pada tu pula sekadar puji, lepas puji, lepas tu tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawana. Minta maaf lah tu, sebut sikit, jangan selawat sangat, jangan asyik dengan selawat sampai kita ni lupa tanggung jawab kita yang sebenar. Lepas tu kalau Datuk Tuan Rahim sebut baru ni, kita ni kalau sekadar beryahanana, Nabi kalau sekadar beryahanana, maka dia kata tak ada orang yang, tak ada Abu Lahab pun tak marah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menimbulkan kemarahan kerana apa? Kerana dia menentang apa yang dibawa oleh Abu Jahal, menentang sistem jahiliah, menentang perbuatan-perbuatan jahiliah yang dilakukan oleh golongan kafir Quraisy. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala lagi, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Dia kata, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal sebelum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang sebelum daripada kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahil qarib. Dia kata mereka itu ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cubaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan daripada Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Baik, ayat yang seterusnya Allah Ta'ala bagi pada kita, apakah kamu menyangka, apakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana hal orang yang terdahulu sebelum daripada kamu. Cobaan yang macam mana? Yang Allah Ta'ala sebutkan. Nak uji iman ni, nak tengok iman kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cobaan tu cobaan dalam bentuk macam mana? Yakni mereka itu ditimpa dengan malapetaka dan juga kesengsaraan, digoncangkan dengan berbagai-bagai cobaan,
sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dia sampai kepada peringkat dia kata bila pertolongan Allah. Orang yang beriman bila dia sampai dia kata gitu tuan-tuan, maknanya satu kesengsaraan yang sangat hebat. Sebagian ulama menyatakan bahawa perkataan ini adalah perkataan yang dilafazkan oleh Khabbab, seorang sahabat Nabi. Dia tuan-tuan ditangkap, lalu belakangnya dicakar dengan cakar daripada besi sampai tercabut kulit belakang tuan-tuan, sehingga dia tak tahan, lalu dia lari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Kaabah. Dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bila agaknya Islam ni nak menang? Bila? Aku dah tak tahan dah. Nak tahan ke mana tuan-tuan? Kalau sampai kepada peringkat kulit belakang tertanggal, disiap, dilapak, nak tahan mana? Tetapi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertemu dengan Rasul, jumpa dengan Rasul, tanya bila ya Rasulullah Islam ni nak menang? Bila? Tak tahan tak? Lalu Rasul mengatakan, ingatlah bahawa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu amat dekat. Jadi kita ni tuan-tuan, satu benda keyakinan yang mesti ada kepada kita dalam kita berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita kena yakin semua bahawa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tu hampir kepada kita, sangat hampir. Yang perlu kepada kita ialah kesabaran. Lepas tu bila satu benda tu bila kita rasa dia hampir, maka kita akan bersungguh-sungguh di dalam menunggu kemenangan tersebut. Dan kita bersungguh-sungguh untuk kita melaksanakan kerja-kerja untuk kita mencapai kemenangan. Dia masalahnya krisis keyakinan, tak berapa yakin. Nah, satu-satu benda orang cari emas tuan-tuan, bila nampak cahaya makin dia bersungguh, makin sungguh, makin dekat, makin kuat dia korek. Tu emas tuan-tuan. Ni masalah jihad. Kalau hilang keyakinan bahawa kemenangan itu dekat, dia rasa tak nampak, gelak gambar, tah bila menang ni tuan-tuan, maka tak ada lah, hilanglah semangat dia untuk berjihad fisabilillah. Dia tak ada rasa dan tidak yakin bahawa Allah pasti akan beri kemenangan. Maka bila hilang keyakinan ni, maka dia akan rasa apa yang dia buat tu sia-sia. Akhir sekali masuk UMNO tuan-tuan. Bila dah hilang keyakinan bahawa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tu akan sampai kepada dia. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang Allah Taala gambarkan kepada kita. Jadi pertolongan itu dia menjadi dekat apabila penderitaan semakin berat, pandangan tidak lagi lurus dan jantung terasa telah mencapai pangkal tengkorak. Ini dia sebut. Ini peringkat untuk kita mencapai kemenangan. Kita dengar pun rasa gerun sebab kita ni tak tercapai sampai ke peringkat ini. Bagaimana dia kata pertolongan tu dia kata akan lebih dekat bila kita sampai kepada peringkat ataupun penderitaan yang berat. Kita ni tuan-tuan nak derita sikit pun tak sanggup. Nak derita sikit, tak derita pun kadang-kadang. Tak menderita pun. Apa peringkat kita nak kurangkan sedikit perbelanjaan kita, tak habis pun. Itu pun dah tak sanggup. Apa peringkat kita nak kurangkan sikit masa bersama dengan keluarga, itu pun tak sanggup. Nak buang hak berkelah hari-hari Ahad tu, hak tu pun kita dah tak sanggup dah.
Asal kata yang lebih besar. Tapi berangan masuk syurga. Gitu je tuan-tuan. Ini kita muhasabah diri kita. Banyak mana daripada kalangan kita yang tak sampai kepada peringkat itu. Tak sanggup. Susah sikit je. Susah sikit. Anak demam pun tak pergi dah. Belum lagi diazab, diseksa, belum sampai kepada peringkat yang lebih berat. Baik, kaedah dia kata, kaedah Rabbani ini dia kata, yakni dia tidak pernah meleset daripada umat-umat yang terdahulu. Ramai umat yang lemah bangkit setelah kejatuhan dan bergerak setelah kejumudan. Betapa ramai umat yang tidak mensyukuri kehidupan dan kufur di atas segala nikmat Allah. Lalu mereka itu lenyap daripada muka bumi, menjadi hina dan mengalami kelaparan dan ketakutan kerana perbuatan mereka sendiri. Baik. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata kaedah Rabbani, sistem ketuhanan ini, dia tidak pernah meleset daripada umat-umat yang terdahulu. Dia sama, serupa je dengan yang terdahulu. Tak lari dia kata. Umat yang ada sekarang dengan umat yang ada dulu. Sebab ini kaedah ataupun sistem Rabbani. Memang Allah Ta'ala dah jadikan begitu. Faham? Sistem Rabbani. Memang begitu dah kita lihat. Daripada Nabi-Nabi yang terdahulu sampailah sekarang. Dia sama je. Allah Ta'ala beri kepada mereka ujian. Dia kata ramai umat yang lemah bangkit setelah kejatuhan dan bergerak setelah kejumudan. Betapa ramai umat yang tidak mensyukuri dan kufur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itu disebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat yang paling hakiki yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita ialah syurga. Tu hak hakiki sekali. Dunia ni tuan-tuan, tempat kita sementara je. Tempat sementara, seketika. Apa tujuannya? Allah Ta'ala dah sebutkan mana Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk kita mengabdikan diri kepada dia, kepada Allah. Inilah tujuannya. Maka bila kita sebut abdi, ertinya apa je yang Allah Ta'ala suruh kena buat, dah abdi. Hamba abdi, tahu je kan? Sama ada yang senang, sama ada yang susah. Itulah hamba abdi. Tidaklah hanya sekadar nak buat benda yang senang-senang. Benda yang Allah Ta'ala suruh, benda yang susah kita tak nak. Itu bukan abdi. Dia pula dah jadi tuannya. Melawan tuan-tuan ini pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beragama Islam itu berkonsep kepada at-ta'abbudi, pengabdian. Ini. Jadi dia kata betapa ramai dia kata umat yang tidak mensyukuri akan nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Bila Allah Ta'ala bagi kita sihat, ni nikmat. Bagi pada kita harta, inilah suatu perkara yang mesti kita syukuri, yang mesti kita gunakan untuk apa? Untuk kita mendapat nikmat yang lebih besar di hari akhirat. Bukan untuk kita kufur. Kau bagi sihat, kau malas berjuang. Kau bagi sihat, kau malas berjuang. Nah, ada kadang-kadang tu hak jenis bangga je dengan kesihatan. Bangga je dengan kesihatan. Apa umur 75, 80 sihat. Oh, sihat pun sihat. Alhamdulillah, Tuhan bagi. Sihat. Duk menterkedarah tongkat Ali, berpikul-pikul. Duk bangga gitu dengan sihat dia. Sedangkan dia lupa, dia kufur kepada Allah. Apabila dalam keadaan Allah Ta'ala bagi kepada dia kesihatan, lalu dia membiarkan kesihatan tu
tanpa melakukan ketaatan kepada Allah. Dah. Makin dia sihat, makin dia ngumpul segala bentuk harta dunia. Makin sihat, semakin jauh dia daripada perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Kadang Allah Ta'ala uji dengan lambatkan harta benda. Makin kaya, makin jauh daripada perjuangan. Tak maaflah, tak boleh nak tolong Ustaz payah sikit lah. Buat projek projek dulu kelas S, sekarang kelas A. Makin berjuta, makin berjauh daripada perjuangan. Sedangkan itulah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, yang sepatutnya dia syukuri, yang akan semakin menghampirkan dia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kaedah dia sama. Ini konsep Rabbani, sistem Rabbani, dia sama je. Makin banyak kita belanja pada jalan Allah, makin banyak tenaga kita habis pada jalan Allah, maka semakin tinggi tingkatan syurga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini konsep Rabbani, kita kena faham begitu. Jadi kita tengok hari inilah kebanyakan yang semakin power makin tinggi kedudukan yang dia ada, maka semakin jauh daripada perjuangan. Makin banyak harta yang dia dapat, maka semakin jauh daripada perjuangan. Betul tak? Banyakkannya begitulah. Makin dia pegang jawatan tinggi, makin tak boleh nak tunjuk sangat. Makin tak boleh nak tunjuk. Makin tinggi lagi, tak tunjuk terus. Gitulah banyak berlaku. Dan kan ini nikmat yang mesti kita syukuri. Allah Ta'ala beri pada kita kesihatan. Guna kesihatan kita ni semaksimum mungkin untuk hampirkan diri kita dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada memang Allah Ta'ala dah buat gitu. Ini sistem Rabbani. Memang gitu dah. Nak kata kau nak tu apa, kan dalam ayat Allah Ta'ala sebut innallaha ashtara minal mu'min. Allah Ta'ala beli daripada orang mukmin ni apa dia? Pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, bi anna lahumul jannah. Lalu Allah Ta'ala membayar kepada mereka dengan syurga. Allah Ta'ala tawar syurga. Siapa nak syurga? Memanglah semua pakat nak syurga belaka. Tak ada tak nak. Tapi Allah Ta'ala kata, aku nak jual pada kamu syurga dengan syarat kamu bayar pada aku mana pengorbanan harta dan mana pengorbanan jiwa kamu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana? Ya. Itulah dia tuan-tuan. Lepas tu Nabi tunjuk kepada kita satu contoh. Tunjuk kepada kita satu contoh. Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui proses perjuangan yang panjang, sabar di atas, sabat di atas perjuangan. Inilah yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita sebahagian daripada hari ini pada dengan berselawat tu jelas. Bagaimananya habis dah ikut ke Nabi belaka dah semua sekali. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. Kita bertemu pada bulan yang akan datang. Akhirnya selawatlah kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjihadlah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan asyik berselawat sampai kita terlupa berjihad. Kerana apa? Saya sebut orang yang berselawat, kuat berselawat, belum tentu dapat berjihad tuan-tuan. Tapi orang yang berjihad, dia boleh berselawat. Orang yang sentiasa berjihad, dia akan sentiasa berselawat. Tapi orang yang sentiasa berselawat semata-mata, dia tidak boleh untuk berjihad. Jarang. Mana begitu. Mana orang yang berselawat tak semestinya berjihad. Tapi orang yang berjihad pastinya dia akan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham maksud dia? Jangan pula ada pula serang pula ala Facebook. Kata tak suka pada program, tak suka sangat. Selawat malulah. Sekali kita berselawat kita dapat 10 kali ganda
pahala dah. Tapi kita fikirlah pula bila kita dah asyik ke program selawat, maka sampai lupa kewajipan yang lepas tu selawat ni di mana-mana, kat mana-mana boleh. Kita tak payah nak tunggu habib datang ke, tak payah nak tunggu untuk kita berselawat. Kita duduk di rumah pun boleh selawat, bawa kereta boleh selawat, duduk surau boleh selawat, duduk mana-mana pun kita boleh selawat. Kita tak perlu nak tunggu orang datang ajak kita berselawat. Sebab selawat ni mudah, ringkas mudah. Sallu ala nabi, selawat dapat pahala dah. Mana gitu, faham? Yang kita itu tu bila berselawat sampai lupa kepada jihad fi sabilillah. Mana maksudnya begitu. Pahang ni katanya 25, 24 adalah program. InsyaAllah kita bertemu pada bulan yang akan datang. Jadi hari umum sekali lagi, besok kenduri walimatul urus, perkahwinan saudara Zamri. Zam ni lah. Saudara Zamri ni dia adalah pegawai pengutik infak PAS kawasan Kuantan. Lama dah, 4 tahun dah lebih. Itulah tugas dia. Kulu kili tu pergi ngutik infak lah tu. Tu tugasan resmi dia. Jadi dia duduk di Al-Fatah ni. Tadi ni dah nikah, dah lah. Pakai tak duduk dah Al-Fatah, duduk rumah sendiri lah pula. Jadi kahwin pada minggu lepas. Jadi hari ni sebagai hari esok tu sebagai meraihkan pihak PAS kawasan Kuantan dan pihak Masjid Al-Fatah dan sekaligus keluarga Ayangah, macam keluarga angkat dia lah sini. Kita akan buat kenduri pada hari esok sempena majlis walimatul urus beliau. Hari esok ananya kita jemputlah semua sekali, muslimin dan muslimat, bawa keluarga, anak-anak, daripada jam 12 yang tak? 12 sampai pukul 3. Ni ramai ni pengantin, antara pengantin paling popular sekarang ni. Jadi kalau laut tak cukup, minta maaf banyak-banyak lah. Tak cukup, minta maaf banyak-banyak. Antara pengantin popular sekarang ni di Kuantan. Jadi insya-Allah besok jemputlah lelaki-lelaki, keluarga dan sebagainya, insya-Allah. Jadi kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Taala memberkati majlis perkahwinan beliau dan dilimpahkan oleh Allah kepada beliau, isteri, keluarganya dengan limpahan rahmat dan keberkatan yang insya-Allah bahagia kekal hingga ke jannah, hingga ke dalam syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan dikurniakan oleh Allah kesihatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Begitulah harapan kita. Doalah ramai-ramai sikit pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami dan ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah diri mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami semenjak kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu, berikanlah ketetapan pada hati-hati kami, sabatkanlah kami di atas perjuanganmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada kalangan umat Nabi yang mengikuti jalan Rasulmu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Kami memohon supaya Engkau limpahkanlah rahmat dan keberkatan ke atas sahabat kami yang baru berkahwin, iaitu Zamri bin Arifin, yang mudah-mudahan
Engkau kurniakanlah kepada mereka kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Allah.